Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pelajar-pelajar tingkatan 3 MSM Batu Pahat. Selamat kembali ke sesi akademik tahun 2021. Untuk hari ini merupakan kelas yang pertama untuk pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, walaupun kamu dah masuk minggu yang kedua. Disebabkan Waalaikumsalam, Cikgu Nurul Anwar daripada MSM Kuala Lipis Bandar, Tun Gazazi Syafi'i. Selamat pagi Cikgu, awal hari ni kelas. Aisyah, Balkis dan yang lain-lain. Untuk hari ni lebih kurang 20 minit, 30 minit kelas kita. Walau bagaimanapun ada tugasan di akhir kelas nanti. Yang lain boleh masuk dalam kelas. Seperti mana yang kita dah ketahui, bermula daripada 13 hingga 13 hari bulan Januari. Kita dah memasuki tempoh PKP 2.0 ataupun PKP kali yang kedua sehinggalah 4 Februari. Walau bagaimanapun kita tak tahu lagi sama ada tempoh PKP akan disambung ataupun tidak. Itu bergantung kepada keputusan daripada pihak kerajaan dan juga KPM, sebab kita masih tertaluk dengan perkeliling KPM walaupun kita berbeza, dan juga kita akan mengetahui apa maklumat-maklumat terkini daripada pihak MARA dan juga pengurusan MSM Batu Pahat. Untuk hari ini dia lebih kepada pengenalan dan juga intro untuk pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan tingkatan 3. Mana yang baru join tu kena ingat kita dah masuk tingkatan 3. Walaupun grup Telegram yang kita buat tu kita masih kekal dengan grup ataupun senarai nama yang ada dalam tingkatan 2, tapi untuk bermula Januari ni kita dah masuk tingkatan 3. Yang baru masuk teruskan. Yang lain-lain nanti kita kita akan pergi secara ringkas lah berkenaan dengan apa yang sepatutnya kamu perlu lalui sepanjang semester 1 2021 ni. Kita akan pergi secara ringkas berkenaan dengan apa yang akan kita lalui. Sekejap, sementara rakan-rakan yang lain masuk, kita akan pergi satu persatu lah. Cikgu Nurul Anwar, tak ada masalah. Kita sama-sama belajar dan sama-sama berkongsi ilmu. Tak kira lah daripada mana, sama ada MSM Batu Pahat ataupun MSM lain. Mana ilmu yang bermanfaat tu kita boleh guna bersama. Kita akan pergi secara ringkas berkenaan dengan PDPR kita hari ini. Untuk pendidikan jasmani tingkatan 3 MSM Batu Pahat 2021, yang pertama adalah saya akan buat pengenalan atau introduction berkenaan dengan pendidikan jasmani untuk tingkatan 3. Untuk PDPR dalam tempoh PKP, setakat ni seperti mana yang saya maklumkan tadi, jadual yang kamu dapat melalui grup PGG masing-masing, terutama tingkatan 3. Kita akan guna pakai, saya dimaklumkan oleh unit peperiksaan dan juga penilaian MRSM, UPPM, akan diguna pakai sehingga satu tempoh masa yang akan diberitahu kemudian. Setakat ni untuk jadual yang kamu dapat, jadi untuk tingkatan 3 adalah pada setiap hari Ahad jam 8 pagi. So kita setiap 8 pagi kita akan bertemu dalam bentuk sama ada di live streaming Facebook, YouTube ataupun platform-platform yang lain. Seperti mana yang saya sentiasa maklumkan melalui Telegram group kan. Itu adalah info-info yang terkini. Sekiranya ada perubahan kelas, sekiranya ada maklumat-makluman lain, contohnya kalau kita di kelas nak buat format ataupun konsep yang lain, saya akan maklumkan melalui Telegram group lah. Mengapa saya pilih Telegram? Disebabkan kita mudah untuk berkongsi, contohnya gambar, video ataupun segalanya melalui Telegram mudah. Data yang kamu perlukan ataupun
penggunaan handphone dia tidak menggunakan terlalu space yang besar ataupun ruang yang besar untuk kamu gunakan handphone masing-masing, disebabkan oleh file-file yang terkandung dalam Telegram tu tak termasuk dalam galeri phone. Okey, itu akan kita lalui sepanjang semester 1 sehingga dimaklumkan, dan kemungkinan PKP yang akan kita lalui sehingga 4 hari bulan ni, kalau kita tengok daripada kes-kes yang terbaru, yang terkini, seolah-olah dijangkakan akan disambung. Okey, yang tu kita tengoklah nanti macam mana. Sebab semalam saja pun kes baru hampir 5,728 kes baru dan ada 13 kematian. Dan kematian yang kita tengok setiap hari yang dilaporkan makin hari makin meningkat dah, lebih daripada 10, 13, 12, 11 orang setiap hari. Dan semalam dimaklumkan dah seramai 746 orang yang meninggal dunia disebabkan oleh virus COVID ni. Okay, dan di Johor saja semalam ada 780 kes baru. Okay, jadi yang tu berkenaan dengan info-info ni kamu pun kena tahu. Saya harap sentiasa alert, sentiasa jaga kesihatan, sentiasa jaga diri, sentiasa kekalkan jarak sosial yang ada. Okay, kekal dalam rumah masing-masing, tidak terlalu terdedah dengan suasana luar. Okay, pergi ke mana-mana yang tidak perlu lah. Okay, yang tak penting tu tak payahlah nak keluar-keluar. Okay, walaupun riadah lah tempat yang tak terlalu ramai orang. Okay, walaupun dalam kita proses tempoh PKP ni, kesihatan pun amat penting. Okay, semalam juga di Batu Pahat ada 29 kes baru. Okay, yang mana kalau kita di MSM Batu Pahat di sekitar BP tu, tak silap saya semalam 13 kes saja di kawasan area MLSM lah. Okay, kalau MLSM tu mukim Sempang Kanan. Jadi mukim Sempang Kanan semalam ada 13 kes. Termasuklah di kampung-kampung ataupun di taman-taman tu lah. Okay, setakat ni untuk hari ni saya bertugas ataupun bekerja dari rumah. Di minggu lepas sewaktu saya mengajar secara online untuk tingkatan 5, saya berada di MSM Batu Pahat. Okay, itu yang perlu kamu tahu. Yang kedua adalah berkenaan dengan adab-adab dan juga peraturan semasa kita mengikuti kelas, okay, ataupun semasa PDP ni lah, PDPR. Okay, pembelajaran dan juga pengajaran dari rumah pun mesti ada adab. Apa yang perlu kamu tahu ataupun adab apa yang kita perlu ikuti semasa PDPR walaupun kamu di rumah. Saya di rumah saya ataupun saya di MSM, kamu di rumah. Yang pertama berkenaan dengan kita bila bersedia dengan kelas, boleh mulakan kelas dengan awal. Kalau contohnya kita mula kelas pukul 8, saya harap kamu sudah bersedia sekurang-kurangnya 5 minit awal. Seperti mana yang saya maklumkan tadi kan dalam Telegram. Okey, 10 minit kelas kita dah mula. Sama juga macam kita kelas bersemuka. Okey, saya tetap tunggu awal, kamu pun masuk kelas awal 10 hingga 15 minit selepas roll call tu. Jadi saya harap kamu pun dapat bermula ataupun bersedia awal. Okay, saya faham dekat rumah ni masing-masing ambil masa. Okay, bangun lambat, lepas subuh tidur balik. Okay, ataupun breakfast dulu dengan family, ambil masa. Tapi kalau boleh, setiap apa juga subjek, kalau boleh mula awal. Okay, bila kamu mula awal, kita dapat memberikan komitmen pada kelas tu sepenuhnya, 100%. Okay, apa yang perlu, contohnya kalau kita bersemuka dalam bentuk online, Google Meet ke, Zoom ke, ataupun Teams, okay, saya harap kamu berpakaian dengan pakaian yang sopan lah. Terutama yang Muslim, okay, yang perempuan bertudung, lelaki dengan pakaian yang sesuai, dan juga yang bukan Muslim, pakaian yang tidak menjolok mata, terutama lelaki ataupun perempuan. Tak adalah pakai singlet saja ke, atau yang untuk lelaki, ataupun rambut macam apa, hantu Mak Limah balik rumah ke kan, mengerbang semacam baru bangun tidur kan. Okey, dan satu lagi, bila kita bersedia dengan kelas, pastikan kamu punya laptop ataupun handphone dah bersedia awal. Okey, saya tak nak nanti bila mula kelas pukul 8 lah kamu baru nak on ataupun nak online. Jadi kadang-kadang kita ada masalah dengan
internet, capaian internet lambat, ataupun capaian internet kita kadang-kadang menggunakan broadband ataupun hotspot. Jadi capaian tu mungkin connection dia lambat, jadi kamu tertinggal kelas yang sepatutnya lah. Okay. Apa yang ketiga kamu perlu tahu adalah berkenaan dengan cuba beri fokus yang baik semasa PDPR berlangsung. Contoh yang saya bercakap ni, kadang-kadang saya tak akan ulang balik dah apa yang saya cakap mula-mula tadi. Okay, jadi mungkin isi-isi ataupun kandungan yang kamu lalui sepanjang PDPR ni saya dah maklumkan awal tadi dan saya tak maklumkan di pertengahan ataupun di akhir. Jadi saya harap kamu fokus pada kelas. Okay, buat catatan sekurang-kurangnya catatan ringkas sama ada di A4 paper ataupun kamu dah sediakan sendiri buku nota. Okay, untuk tahun ni saya rasa untuk buku teks saya dah sharekan dalam Telegram berkenaan dengan buku teks digital kan. Jadi guna pakai buku teks digital tu. Okay, kalau tak nak beli ke tak ada masalah. Sekurang-kurangnya saya dah sediakan dan kamu boleh guna pakai sebagai rujukan. Kalau yang mampu beli ataupun yang ada usaha komitmen nak beli, lebih kurang harga dalam RM6.5 hingga RM7 saja untuk buku teks tingkatan 3, terutama untuk subjek pendidikan jasa pendidikan kesihatan. Okey, yang keempat berkenaan dengan adab dan juga peraturan dalam kelas PDPR. Saya harap kamu dapat gunakan nama penuh ataupun nama yang sebenar. Okay, yang ni saya nak adalah salah satu je adalah sebagai bukti kehadiran kamu sepanjang kelas kita berjalan. Okay, walaupun kita berjalan secara online ataupun PDPR, saya mengharapkan saya tahu siapa kamu walaupun profil gambar tu gambar SpongeBob ke, gambar kucing ke, gambar matahari ke, bunga ke atau sebagainya. Saya harap nama sebenar tu penting. Okay, sebab saya nak catatkan sebagai bukti kehadiran walaupun nanti di akhir kelas ni saya letakkan Google Form untuk butiran kehadiran dan juga tugasan. Okay, gunakan nama sebenar, tak payah nak berselindung-selindung. Okay, seperti mana yang saya maklumkan tadi berkenaan dengan persediaan kelas awal. Okay, kalau kelas mula pukul 8, mulalah bersedialah awal 5 minit, 9.75, 7.50. Okay, 7.55 awal. Okay, yang seterusnya berkenaan dengan adab adalah saya tak nak ada chatting-chatting ataupun PM WhatsApp tepi, okay, PM tepi, PM tengah, PM hujung, ataupun melalui Telegram group. Cikgu dah mula ke? Cikgu dah apa? Ataupun dengan sesama sendiri. Kelas dah mula di depan, kamu gunakan laptop tapi kamu ber-WhatsApp ataupun berinsta dengan rakan-rakan di sebalik kelas ataupun di belakang kelas. Okay, tahulah malam tadi mungkin ada main PUBG ke ataupun ada main game-game tertentu. Okay, kamu teruskan pula perbincangan tu dalam kelas. Saya harap kelas ni tak terganggu dan kamu boleh beri fokus yang sebaiknya lah. Okay, dan sama juga dengan semasa chatting ataupun kamu beli komen di Facebook, saya mengharapkan kamu tak mengganggu dengan contohnya bergurau dengan kawan, bergurau dengan bergurau dengan kawan-kawan yang ada tu. Okay, melalui live yang ada, kamu ganggu dia dengan komen-komen yang tak sepatutnya. Okay, yang tu saya mengharapkan kamu sentiasa peka lah. Okay, yang baru masuk siapa lagi? Aminur Rashid, Takif, Hakimi, Adam Safi. Okay, boleh ingatkan kawan-kawan lain untuk turut serta. Okay, yang terakhir untuk adab adalah mengucapkan terima kasih ataupun beri salam. Sama ada bermula kita beri salam, juga sama juga dengan akhir kelas kita beri salam dan juga ucapan terima kasih pada yang non-Muslim boleh salam sejahtera ataupun terima kasih pada akhir kelas. Itu adalah adab lah. Okay, adab di mana kita menuntut ilmu, kita menghargai orang yang memberi ilmu, kita menghormati orang yang memberi ilmu tak kira sesiapa, walaupun rakan-rakan kita sama usia ataupun lebih muda. Kamu belajar dengan adik-adik form 2 ataupun form 1 ataupun sekolah rendah sekalipun, bila kita mendapat ilmu yang baru, bila kita share ilmu yang baru, kita mengucapkan terima kasih
walaupun ilmu tu hanya sedikit. Okey. Itu adalah berkenaan dengan apa yang kamu akan lalui. Okay, berkenaan dengan adab yang saya nak kamu terapkan dalam kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey. Seterusnya adalah berkenaan dengan pemarkahan untuk semester 1 2021. Yang kamu perlu tahu adalah untuk semester ni, walaupun berlangsung, kita tak tahu lagi tempoh PDPR ni sampai bila. Sebab tahun lepas pun kamu dah pernah ber-PDPR. Okay. Selepas kita naik pada bulan 8, selepas tu kamu bercuti awal. Okay, dan PDPR tu berjalan. Sama juga dengan semester ni. Okay, PDPR tu berlangsung dan 30% daripada peperiksaan yang kita lalui di semester lepas sama juga dengan semester ni, iaitu 30% diambil daripada peperiksaan akhir semester 1, 30% adalah daripada segak. Tahun lepas kita sempat 2 ujian, iaitu pada semester pertama sebelum bulan 3 dan semester 2 kita selesaikan sebelum bulan Oktober. Okay, dan penilaian untuk semester ni 40% adalah diambil daripada komitmen kamu dalam kelas online. Contohnya dalam kamu menghasilkan tugasan-tugasan secara video, gambar, collage, kerja khusus ataupun apa-apa yang ditugaskan lah. Contohnya kuis melalui Kahoot, Quizizz, Google Form atau sebagainya. Yang tu saya harap kamu bersedia awal. Jadi bila bersedia awal, kita dapat capai ataupun sasarkan markah semaksimum mungkin lah. Kalau saya sediakan 40% tu, kamu boleh capai 40% sepenuhnya untuk tugasan dan juga komitmen dalam kelas. Okey, apapun tahniah untuk tingkatan 3, tingkatan 2, semasa kamu di tingkatan 2. Rata-rata untuk tahun ni peperiksaan tingkatan 3 majoritinya 80% mendapat A dan selebihnya B. Okay, saya harap selepas ni untuk semester 1 tak ada lagi B. Okay, buat rekod yang baru lah. Okay, walaupun nampak macam mudah PJBK ni, tapi dari segi proses untuk mendapatkan markah agak mencabar, terutama walaupun kita ada ujian segak yang simple, tak seperti UKJK. Okay, hanya ada 4 ujian dan satu adalah berkenaan dengan catatan komposisi badan ataupun BMI. Okay, kita cuma ada 4 ujian, iaitu ujian segak tu adalah tekan tubi, bangkit tubi separa, jangkauan melunjur dan juga naik turun bangku. Itu saja. Okay, contohnya kalau tempoh PKP ni berlanjutan, bermakna segak ni kita kemungkinan akan diganti dengan pemarkahan yang lain ataupun ada pemarkahan khusus. Okey, contohnya kamu kena menghasilkan video berkenaan dengan ujian segak atau sebagainya, kita tak tahu lagi, tengok macam mana. Tapi dalam pemarkahan untuk ujian segak adalah tahun ni. Sebab dari segi pengurusan MARA ataupun KPM mungkin dah tetapkan bulan 3 ataupun bulan 4 ataupun selepas raya ke kamu dapat kelas bersemuka, kita akan buat ujian segak ni pada semester 1 ataupun semester 2 nanti. Okay, yang lain adalah berkenaan dengan buku teks. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, buku teks tingkatan 3 ni dah digunakan adalah masuk tahun yang kelima lah. Okay, untuk tahun ni. Jadi form 5 tahun ni adalah merupakan tahun pertama menggunakan buku teks KSSM. Apa itu KSSM? Adalah kurikulum standard sekolah menengah. Kalau sebelumnya adalah KBSM. Okay, kurikulum bersepadu sekolah menengah. Okay, tapi kita gunakan buku teks yang menggunakan kurikulum yang baru ataupun kurikulum yang standard untuk tingkatan 3. Iaitu sebelum ni kita, kalau kamu pernah form 1 dulu, kita gunakan buku teks sama. Okay, jadi setiap tajuk ataupun setiap bahagian tu dinamakan sebagai bab. Okay, tapi untuk
KSSM ni digantikan dengan unit 1 hingga 8 untuk pendidikan jasmani, dan untuk pendidikan kesihatan ada 3 unit. Yang kamu tahu untuk pendidikan jasmani ada gimnastik asas, pergerakan birama, permainan kategori serangan, permainan kategori jaring, permainan kategori memadang, olahraga asas, rekreasi dan kesegangan, kecergasan fizikal dan berdasarkan kesihatan. Untuk pendidikan kesihatan ada 3 unit, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ataupun peers, pemakanan, dan unit 3 pertolongan cemas. Itu apa yang ada di dalam buku teks. Tidak semestinya kita belajar keseluruhannya, tapi kita akan pergi secara satu persatu nanti, sama ada semester 1 ataupun semester 2. Walau bagaimanapun dalam peperiksaan akan ada merangkumi semua unit ni lah. Contohnya kalau semester 1 ada 4 ataupun 5 unit dalam pendidikan jasmani, mungkin ada 1 unit dalam pendidikan kesihatan, itu yang akan keluar nanti. Seperti mana yang sebelum-sebelum ni saya akan maklumkan di Telegram. Kalau kita bersemuka, biasanya saya akan maklumkan subtopik apa yang akan keluar dalam peperiksaan, jadi kamu boleh bersedia awal. Untuk silibus PJBK tingkatan 3 tahun ni, untuk terutamanya untuk semester 1, kamu kena ingat dan kita akan bersedia, iaitu unit 1 akan ada gimnastik asas ataupun gym terada. Apa itu gym terada? Nanti kita akan pergi semasa kelas akan datang, terutama untuk pelajar-pelajar tingkatan 3, kita akan belajar gym terada tu apa. Kemungkinan kamu akan kena menghasilkan video ataupun gambar yang melibatkan pergerakan gym terada. Unit 2 berkaitan dengan pergerakan berirama, pergerakan kreatif. Pergerakan kreatif ni kita pernah buat semester 1, tak silap saya semester 1 tingkatan 1 dan semester 1 tingkatan 2, sama ada dalam kumpulan ataupun dalam kelas masing-masing. Unit 3 permainan kategori serangan. Untuk semester 1 ni kita akan belajar bola keranjang dan hoki. Untuk unit 5 permainan kategori jaring, kita akan belajar permainan pingpong. Permainan jaring ni apa? Adalah melibatkan dua bahagian ataupun ada sempadan di antara kedua-dua pemain, yang melibatkan sempadan, contohnya macam tenis, contohnya macam takraw, bola tampar, itu adalah permainan kategori jaring. Unit 6. Untuk unit 6 dalam pendidikan jasmani kita akan belajar berkaitan dengan olahraga asas, iaitu lari berpagar dan lompat kijang. Unit 8 kecergasan fizikal berasaskan kesihatan. Yang ni kita akan belajar berkenaan kapasiti aerobik, kalau yang lepas disebut sebagai daya tahan kardiovaskular. Dan kita akan belajar berkenaan kekuatan otot dan daya tahan otot. Ini ada 8 unit 1 hingga 8 walaupun tak penuh. Lebih kurang ada 6 unit dalam pendidikan jasmani kita akan belajar dalam semester 1 ni. Dan ada 1 unit dalam pendidikan kesihatan, iaitu kekeluargaan, penyalahgunaan bahan, pengurusan mental dan emosi. Yang tu kita akan lalui sepanjang semester 1 ini. Itu berkenaan dengan apa yang akan kita lalui. Cepat kan? Itu adalah pengenalan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, hari ini adalah lebih kepada pengenalan, yang mana saya nak kamu bersedia dengan apa juga topik yang akan kita lalui, dan juga kita akan belajar nanti sepanjang kelas. Dan saya mengharapkan komitmen kamu apabila saya berikan tugasan ataupun saya berikan satu-satu info, saya harap maklum balas kamu adalah segeralah. Contohnya melalui Telegram atau sebagainya, ataupun melalui kelas online ni, saya mengharapkan kamu dapat respon sepantas yang boleh. Yang lain-lain kemungkinan ada yang lewat masuk, mungkin capaian internet bermasalah ataupun ada masalah diri sendiri, tak dapat bangun awal ke ataupun sebagainya kelas pertama kan. Saya pun dapat laporan daripada kawan-kawan ataupun cikgu-cikgu kamu, bila kelas yang pertama ni ada masalah sikit, masalah pengurusan mental dan emosi. Mental dia tak ready, tak switch on lagi, masih mata masih switch off. Yang terakhir adalah berkenaan tugasan. Ringkas kan, cepat je. Kalau kelas-kelas lain, subjek lain secepat ini memang
rasanya wow, semua manusia sekali semua sekali melompat-lompat kan. Okey, tugasan untuk hari ini. Okey, saya harap kamu bersedia dengan tugasan untuk hari ini. Ialah okey, hantarkan satu gambar. Kamu sedang melakukan regangan yang melibatkan salah satu otot-otot yang saya senaraikan di bawah ni. Okey, otot 1, otot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ada 5 jenis otot di bahagian hadapan dan 5 jenis otot di bahagian belakang. Saya nak kamu buat regangan tersebut. Okey, ambil gambar dan tandakan bahagian otot di bahagian mana lakuan regangan tu dibuat dan namakan otot yang terlibat. Okey, contohnya saya tak boleh lagi contoh lah, kamu pun dah bagus-bagus dah. Dah master dah bab regangan ni. Biasa saya minta kamu buat regangan tak sampai 10 minit dah lengkap dah regangan. Sama ada buat betul ataupun tak kan. Okey, saya nak kamu buat satu regangan. Okey, contohnya di bahagian tangan. Ambil gambar. Okey, tandakan bahagian otot yang mana dan namakan. Okey, contoh kamu bulatkan ke ataupun buat anak panah di bahagian tangan tersebut, kamu letakkan contohnya otot bicep ataupun otot tricep. Itu saja. Okey. Dan kamu kena letakkan di Facebook masing-masing. Okey. Facebook masing-masing. Kamu kena masukkan ataupun upload di Google Form. Okey, selepas ni saya akan letakkan link di Facebook di caption Facebook live streaming ni. Selepas tu saya nak kamu isikan butiran kehadiran hari ini dan upload gambar masing-masing berkaitan tugasan yang saya beri hari ini, iaitu satu gambar berkenaan dengan regangan melibatkan satu otot yang terdapat dalam label ataupun yang saya labelkan 1 hingga 10 ni, salah satu namakan otot yang terlibat. Mudah kan? Itu je. Okay, tak ada susah-susah pun. Yang susah kamu nak buat, nak bangun, nak pakai baju yang betul. Okay, sopan sikit dan namakan otot, itu je. Okay, mudah. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, saya rasa tak sampai setengah jam pun. Okay, setakat ni baru ada 60 orang yang bersama kita pada pagi ni. Okay, kalau yang bersama boleh respon, beri salam atau sebagainya. Setakat ni yang ada masih sama Aisyah, Balkis, Aisyah tadi saya dah sebut. Cikgu Nurul Anwar daripada Tun Ghazali Syafi'i pun ada, Aminul Rashid, Takif, Hakimi dan Adam Safi. Yang lain-lain nanti masuk dan kita terus bersamalah. Okey, yang lewat ataupun ada masalah dengan streaming di Facebook Live. Okey, Lokman Hakim, Waalaikumsalam. Yang ada masalah dengan live streaming, selepas ni saya akan linkkan ke YouTube seperti mana yang saya dah masukkan dalam saya dah masukkan dalam Telegram tu. Okay, link untuk YouTube. Pastikan kamu sekurang-kurangnya menonton sampai habis, barulah dapat tugasan di akhirnya. Okay, siapa lagi ada? Iman Hashim, Afiq Irfan, okay, dia Kairina, Rosmira, Raja Iskandar, Muhammad Hakimi, okay, Atikah Zazali, Adam Daniel, Aini, Dayah, okay, Syabina, Nik Sofia, okay, dan lain-lain. Waalaikumsalam. Okay, selamat sejahtera, Alia Nabila, Muhammad Nur Nafal, okay, dan lain-lain nanti terus masuklah. Okay, sebelum saya mengakhiri kelas, apa yang saya nak ingatkan adalah berkenaan dengan, walaupun dalam kita tempoh PKP, saya mengharapkan kamu menjaga kesihatan masing-masing, terutamanya daripada segi pemakanan ataupun aktiviti yang kamu lakukan. Okay, jaga diri itu tak bermakna hanya semata-mata kamu menjaga diri daripada terdedah dengan virus COVID-19.
Tetapi menjaga diri ni dari segi pemakanan kita. Okay, jangan nanti bila kita naik masing-masing dari segi kamu punya status kesihatan tu terganggu disebabkan oleh kita punya lifestyle ni dah berubah. Okay, daripada sebelum ni kita tersusun dengan jadual beraktiviti, makan, minum dan belajar di MRSM dalam sistem berasrama, tapi bila di rumah pengurusan diri itu dah banyak berubah. Kamu yang urus diri sendiri. Okay, walaupun bersama family masing-masing, tapi dari segi untuk ikut ataupun berdisiplin meneruskan apa yang kamu buat di MRSM, peratus dia akan menurun lah. Okay? Sebab yalah, bebas. Kurangkan beraktiviti terlalu lama sehingga lewat malam dengan aktiviti-aktiviti selain kamu mengulang kaji pelajaran, contohnya PUBG ke ataupun bermain game-game yang bukan-bukan lah. Okay, walaupun saya tahu ada beberapa rakan-rakan kamu dah memasuki Liga e-sport, okay, sama ada di peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan yang mendapat tempat ataupun berada di ranking yang terbaik. Okay, tahniah. Okay, kamu menggunakan platform tu dengan sebaik mungkin. Okay, yang lain-lain yang sekadar mengisi masa lapang tu jangan terlalu ketagihan lah. Okay, cuba ubah konsep yang baru dengan mengamalkan gaya hidup yang lebih baik. Contohnya buat aktiviti-aktiviti fizikal sama ada dalam bentuk senaman ataupun apa-apa juga, okay, yang boleh kita lakukan, yang boleh beri kebaikan kepada diri sendiri. Okay, yang lain-lain ada Davinesh, Akif, Nurul Umairah, Banaja Krishnan, Nurin Insyirah, Muhammad Haikal, Dinesh, saya dah sebut tadi, Afikah, Fauzi, Adam Nur Haziq, Dennis Zakaria, Zaini Arifin, Nadik Saleh, Alia Nabila, Muhammad Nawfal, ni saya dah sebut tadi. Okay, sementara yang baru masuk terus je, okay, bersama kita dalam live streaming ni. Walaupun nanti dah tamat kelas kita, kamu masuk daripada awal. Waalaikumsalam. Amirul Imran ke Amirul Im ni. Okay, yang lain-lain saya mengharapkan kamu terus beri komitmen dalam kelas. Walaupun dalam pendidikan jasmani rata-rata daripada majoriti lah pelajar dekat pendidikan jasmani senang je boleh skor. Memang boleh skor, tapi kamu nak dapat A tu agak susah lah kalau kamu tak beri komitmen, terutamanya dengan tugasan-tugasan yang saya berikan. Terutamanya kalau contohnya kita bersemuka ujian segak tu kamu tak dapat full, memang susah nak dapat A. Okay, kalau hanya tumpu pada peperiksaan akhir saja. Saya mengharapkan untuk Form 3 tahun ni, sama ada kamu ada PT3 ataupun tak ada. Jadi subjek-subjek contohnya dalam subjek pendidikan jasmani, komitmen yang sepenuhnya. Tugasan saya mengharapkan kamu boleh hantar seberapa segera yang boleh. Okay. Contohnya saya beri masa 3 hari ataupun 5 hari, kamu boleh hantar seawal yang boleh lah. Ada apa-apa masalah boleh PM sama ada melalui Telegram ataupun WhatsApp. Okay. Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kamu nak ajukan berkenaan dengan kesihatan, berkenaan dengan apa-apa juga yang kamu nak share, bila-bila masa je. Okay. Jangan malam saja sudahlah. Okay, contohnya 2-3 pagi kamu WhatsApp. Okay. Terjaga daripada mimpi, saya nak WhatsApp Cikgu Azlan, okay, nak tanya bab ni. Tapi saya akan jawab esok pagi lah. Saya tak akan jawab, okay, pada waktu yang tak sesuai. Okay, sama juga macam adab tadi kan, kita dah bagi adab satu-satu, jadi gunakan adab tu. Okay, terutama yang tanya, biasanya saya pernah dapat soalan, Cikgu, esok ada kelas pukul 1 pagi. Saya tak tahu siapa, gambar profil dalam ikon WhatsApp dia tu pun gambar kartun, saya tak kenal siapa. Jadi perkenalkan nama dulu, bagi salam, ataupun yang bukan Muslim, salam sejahtera, maklumkan siapa nama, daripada kelas mana, lepas tu barulah tanya. Itulah adab kan. Memanglah kamu kenal saya tak kenal kamu siapa. Okay, kalau daripada Form 1 sampai Form 5 saya nak ingat 750. Okay, tambah pula tahun ni Form 5. Tahun lepas ada lagi dekat 1000 orang, saya nak ingat memang susah lah. Okay. Sedangkan kalau kamu pun nak ingat kawan-kawan daripada Form 1 sampai Form 5 tu memang kita cuma kenal muka, tak kenal nama. Okay, itu lumrah lah.
Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Saya mengharapkan kamu jaga kesihatan diri masing-masing. Yang penting tugasan nanti jangan lupa hantar. Okey, bila saya dah sharekan saya dah sharekan link tu, saya mengharapkan kamu hantar okey, tugasan, dan bila hantar tugasan saya akan take note untuk pemargahan hari ini. Okey, yang lain-lain jaga diri, jaga kesihatan, terutama dari segi 3W. 3W tu apa? Okay, wash, wear, warn. Itu sentiasa basuh tangan, cuci tangan, guna hand sanitizer. Okay, pakai face mask, terutama kalau keluar ke mana-mana. Saya rasa untuk tempoh PKP ni pun hanya dibenarkan keluar 2 orang, kecuali kamu melanggar SOP lah. Okay, dan sentiasa alert berkenaan dengan penjarakan sosial. Okay, terutama kalau ada saudara mara yang kamu rasa, yang kamu tahu ada risiko dijangkiti COVID. Jadi cubalah kita elakkan daripada berhubung secara maya ataupun berhubung melalui media sosial, tak ada masalah. Okay, walaupun kita tahu ada di kalangan pelajar kita ataupun rakan-rakan kita, saudara mara kita yang pernah dijangkiti dan ada yang dah meninggal dunia pun. Jadi kita kena tahu benda ni serius. Okay? Walaupun ada rumor-rumor kata ni konspirasi, ada yang kata ni adalah perang saraf antara kuasa-kuasa besar yang menyebarkan virus untuk melumpuhkan ekonomi dunia, untuk melumpuhkan semua aktiviti yang melibatkan kepentingan negara-negara tertentu lah. Tapi kita kena ambil tahu benda ni dah serius, dan Malaysia saja dah mencatatkan daripada tahun lepas jumlah keseluruhan yang dijangkiti COVID, tak silap saya termasuk semalam lebih kurang hampir 210,000 orang yang dah dijangkiti, walaupun KKM maklumkan lebih kurang ada 100,000 lebih yang sembuh. Itu yang dicatatkan bermula daripada bulan 3 tahun lepas. Okay? Dan dah hampir setahun. Kalau ikutkan kita Malaysia ni dapat jangkitan COVID-19 pun bermula Januari, okay, daripada luar, okay, dan seterusnya merebak ke kalau disebut domestik lah, ataupun tempatan, okay, dan sekarang tempatan yang paling tinggi. Saya tak pasti sebabnya kebelakangan ni dan seminggu yang terakhir ni 4,000, 3,000, 5,000 yang dicatatkan semalam yang tertinggi 5,000 lebih, 5,728 amat membimbangkan. Jadi saya mengharapkan pelajar-pelajar tingkatan 3 terhindar daripada penyakit tersebut bersama keluarga masing-masing, okay, dilindungi dan sentiasa terpelihara lah. Sama-sama kita doakan, sama-sama juga dengan yang bukan Muslim, sama-sama kita berdoa agar kita sentiasa terhindar dan sentiasa dijauhi daripada penyakit COVID-19 ni. Dan saya mengharapkan suasana ataupun tempoh kita lalu ini segera pulih dan kita dapat bersemuka dalam kelas macam biasa, okay? Beraktiviti macam biasa dan seterusnya, normal lah balik, okay, dalam keadaan yang biasa. Okay, yang baru menyambut Tahi Pusem, selamat Hari Tahi Pusem. Okay, dan yang akan datang ni nanti saya rasa tak sampai 2 minggu kita akan ada rakyat Malaysia yang akan merayakan Tahun Baru Cina. Dan selepas tu tak selang sebulan 2 bulan kita akan menyambut bulan puasa dan seterusnya hari raya. Mungkin raya yang kedua ni kita pun dalam tempoh PKP juga. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih kerana bersama, lebih kurang 40 minit. Kita ber-PDP hari ini, lebih kepada intro. Untuk minggu depan, get ready, saya akan maklumkan apa topik yang akan kamu akan lalui untuk minggu hadapan. Di waktu yang sama, masa yang sama, jam 8 pagi hari Ahad, okay, sehinggalah dimaklumkan oleh pihak UPM berkenaan dengan perubahan jadual ataupun kamu dimaklumkan dalam grup PGG nanti. Okey, itu saja, kita jumpa lagi dan kamu bersedia dengan kelas akan datang. Maklumkan pada rakan-rakan yang belum bangun, yang belum bersedia dengan kelas hari ini, maklumkan pada mereka masuk dalam Facebook Live ataupun Facebook unit MSM, unit PJPK MSM Batu Pahat ataupun ke channel YouTube saya. Okay, di situ ada perkongsian berkenaan dengan
topik-topik yang ada dalam PJBK dan juga kelas yang terkini. Okey, itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat, bukan selamat tinggal, selamat berjumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih.